نعوذ بالله من العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya muliakan, Al-Fadilah Ustazah Nur Lizawati binti Abdullah, Nolong Pegawai Hayat Ehwal Islam Kanan Jabatan Agama Islam Daerah Jasin, Melaka. Saya hormati pengurusi masjid dan seluruh jawatan kuasa Masjid As-Salihin Kampung Sebatu, Sungai Rambai, Melaka. Barisan urus setia daripada pejabat agama daerah Jasin dan seluruh para pencinta ilmu, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para pencinta ilmu seluruhnya yang menonton juga, yang dimaya pada ketika ini, dan seluruhnya bakal-bakal ahli syurga, amin insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat ke? Alhamdulillah. Seronok saya jumpa dengan orang Melaka ni. Lebih lagi orang Sungai Rambai pada hari ini di bawah daerah Jasin. Saya orang dekat saja tuan-tuan. Saya orang Johor. Johor kita Melaka saudara mara lah. Sebab ramai atuk kita dulu pun daripada Melaka juga. Itu sebab tuan-tuan dan puan, saya Johor tak jauh pun. Saya duduk Bukit Kangkor saja. Bukit Kangkor sepadan Tangkak itulah. Tangkak, Sungai Mati, Kesam Tasik, Kampung Tasik, sampailah ke Sungai Rambai hari ini. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, tak kiralah daripada mana kita datang, bila mana kita duduk dalam satu majlis pada hari ini, bersama-sama kita betulkan hati dan niat kita. Apa tujuan kita hadir pada hari ini? Apa sebab kita hadir pada hari ini? Ramai di kalangan kita kadang-kadang tidak membentuk hati kita untuk membetulkan apa yang sepatutnya ada dalam pemikiran kita. Itu sebab hari ini tahniah kepada Jabatan Agama Daerah Jasin mengadakan program yang sangat luar biasa. Program Senari Hatiku dengan Duha. Maknanya tuan-tuan pada waktu yang sangat luar biasa. Tadi kita lead solat duha ini standard biasa tuan-tuan. Dan saya yakin tuan-tuan biasa dah. Mungkin ada dah buat dah tadi duha barangkali. Kita buat lagi. Jadi kalau boleh tuan-tuan luar biasa. Setiap hari 12 rakaat. Itu kalau boleh lah. Sebab saya tanya Rustia nak buat 12 rakaat ke 2 rakaat aja. Dia kata saya 2 je tuan-tuan. Kalau 12 saya ceramah lah tuan-tuan. Kita buat je 12 rakaat. Malam dah 23 rakaat. Hebat tuan-tuan. Itu sebab bulan Ramadan ini kita manfaatkan sungguh-sungguh untuk melakukan segala amal soleh. Kita buat segala kebaikan tak kira siapa kita. Lebih lagi duduk dalam masjid ini tuan-tuan puan, kita harus ingat kita niatkan iktikaf. Boleh ke tak boleh? Ibu ayah, tuan-tuan puan duduk dalam masjid di Melaka ni. Saya seronok datang Melaka ni sebab masjid kita luar biasa. Masjid ni masjid luar biasa tuan-tuan. Di Melaka masjid dia rare. Itu sebab kita datang Melaka banyaklah. Masjid-masjid Sultan, masjid mana tuan-tuan pun faham sendirilah orang Melaka. Saya orang Tangkak ni tuan-tuan, kita datang ke Melaka ni dia rasa seronok. Tapi sebelum datang saya cakap dengan pejabat agama, saya kena mohon dulu kebenaran daripada Jabatan Mufti. Alhamdulillah Jabatan Mufti beri kebenaran khas, maka saya bolehlah berceramah di Melaka. Walaupun kita sebelah-sebelah tuan-tuan. Saya tak boleh masuk Melaka sebab saya tak ada tauliah negeri Melaka. Saya cuma ada tauliah negeri Johor sahaja tuan-tuan. Jadi itu sebab datang Melaka saya kata kena mohon dulu kebenaran. Datuk Mufti Sains Ibu Samah baru kita menjunjung titah. Minta maaf lah tuan-tuan. Kita kalau di Johor kita memang tekan benda ni. Jadi kita hormat negeri-negeri kita. Itu sebab tuan-tuan ingat nak cari penceramah rujuk pejabat agama daerah masing-masing. Saya yakin mana saja kita di Malaysia kita ada undang-undang negeri. Itu sebab tuan-tuan puan, hari ini saya hadir kerana dijemput oleh Jabatan Agama Islam Jasin atas kebenaran khas daripada Syekh Bersama Datuk Mufti. Jadi saya ingin berkongsi apa yang ada, moga-moga memberi manfaat kepada semua. Boleh ke tak boleh?
Saya minta izin dulu orang Melaka, takut kita tuan-tuan. Masuk jangan takluk orang ni, kita kena mohon izin. Jadi saya minta izin kepada tuan-tuan perempuan untuk kita mulakan. Kalau negeri saya tak kisah sangat, itu negeri kita. Tapi kita negeri sama-samalah tuan-tuan. Hari ni kita bukan nak bicara lebih-lebih apa benda tinggi-tinggi, tak ada. Hari ni kita nak sembang-sembang saja. Boleh tuan-tuan ya? Duduk iktikaf dalam masjid ini dah dapat pahala tak? Tuan-tuan duduk saja. Barangkali mungkin ada yang daripada subuh tadi dah duduk kat masjid ni. Yelah nak pergi ngeteh pun kedai tutup. Faham tak faham tuan-tuan kan? Kan nanti kalau pergi ngeteh betul pula kena masuk pen jenazah. Minta maaf lah kalau kita di Johor dalam Menakman section 15. Orang mati bulan Ramadan. Panjang ceritanya. Tapi itu sebab ibadah tuan-tuan puan. Bulan Ramadan ni banyak masa terluang. Banyak masa terluang kita tak buat benda. Makan kita dah skip, sarapan dah skip dah. Nak orang Melaka ni kan, kau sarapan sampai ke Muar perginya tuan-tuan. Memang kita dah skip sarapan dah. Yelah perjalanan jauh. Skip sarapan berapa minit dah skip. Makan tengah hari dah skip dah. Makan minum petang dah skip dah. Dan sibuk nak buka sajalah. Itu sebab ibadah tuan-tuan puan. Dalam masa yang senggang ini, apa yang kita laksanakan? Apa yang kita lakukan? Itu sebab ibadah tuan-tuan puan. Duduk dalam masjid antara ibadah yang paling mudah. Duduk dapat pahala. Ibadah apa tuan-tuan? Iktikaf. Iktikaf ini ibadah yang sangat luar biasa. Itu sebab tuan-tuan puan niatkan iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Moga-moga duduk kita ini dikira sebagai amal salih. Moga-moga duduk kita ini sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini tuan-tuan puan saya diberikan topik hamba Allah atau hamba Ramadan. Bila mana kita membicara tentang hamba, harus kita ingat. Bila ada hamba, pasti ada Tuhan. Dia tidak ada hamba tanpa Tuhan. Siapa Tuhan kita tuan-tuan? Tuhan kita pastinya pencipta kita. Pencipta kita siapa? Kita belajar ilmu tauhid. Kita belajar ilmu akidah. Kita yakin bahawa kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang tak disembah melainkan Allah. Ini cakap-cakap iman tuan-tuan. Hari-hari kita berfikir tentang kejadian alam. Kita fikir tentang bagaimana apa tujuan Allah mencipta kita. Dan pastinya tuan-tuan puan, kita tahu bahawa kita ni adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya, bila masuk saja bulan Ramadan, sejauh mana kita menjadi hamba Allah, ataupun hanya sekadar menyambut bulan Ramadan, kita menyambut Ramadan saja, tetapi tidak meyakini apa yang ada dalam Ramadan itu. Itu sebab ibadah tuan-tuan puan. Kalau diberikan soalan nak menjadi hamba Tuhan, hamba Allah atau hamba Ramadan, maka pastinya kita akan menjawab hamba Allah. Kita bukan hamba Ramadan. Ramadan tiap-tiap tahun tetap akan datang. Betul tak betul tuan-tuan? Tiap-tiap tahun. Nak tuan-tuan kali ini Ramadan, alhamdulillah. Hari itu Datuk Mufti, saya bersama Mufti-Mufti seluruh negeri. Melihat semua tempat. Kalau di Melaka ni, tengok di Khawarizmi lah kan. Tuan-tuan tahu tak tahu tuan-tuan? Tengok teropong, tengok anak bulan. Takut anak bulan keluar awal tuan-tuan. Kalau anak bulan keluar awal, takut nanti raya, puasa awal. Faham tak faham tuan-tuan kan? Setakat ni tak pernah lagi berlaku puasa mengejut tuan-tuan. Raya pernah berlaku tak tuan-tuan? Nah, hari tu kan, terkejut semua orang tuan-tuan kan. Terkejut semua orang. Tapi tuan-tuan perempuan, setakat ni Ramadan tak ada lagi. Rasa kalau Ramadan mungkin ada orang marah agaknya kan. Itu raya pun orang tikai. Tuan-tuan, kita harus ingat. Kita duduk di Malaysia ni tuan-tuan. Khusus tuan-tuan di Melaka, kami di Johor. Di mana negeri kita berada. Kita ada undang-undang. Itu sebab tuan-tuan perempuan, bila mana tengok, kalau tuan-tuan lihat bagaimana ucapan penyimpan Maha Besar Raja pada mengisytiharkan. Menyimpan apa? Mohon perkenan duli-duli yang maha mulia Tuhan. Limpah perkenan duli maha mulia Tuhan. Barulah tuan-tuan itu ketua negeri kita. Ketua negara kita. Kemudian barulah kita isytiharkan bahawa raya bila tengok anak bulan bagai. Ibadah tuan-tuan puan, anak bulan confirm datang. Cumanya sejauh mana dia 29 hari ataupun 30 hari, ini perlu ada kaedah ahli falak lah. Ini kena tanya Jabatan Mufti lah ya. Dari bahagian falak untuk kira-kira. Itu sebab tuan-tuan, agama kita ni cantik. Kita ni tuan-tuan memang bermain dengan masa. Siapa kata kita tidak perlukan sains? Siapa kata? Kita perlu. Falak itu juga adalah sains astronomi. Itu sebab kita nak tentukan waktu solat. Tuan-tuan puan, bagaimana nak tentukan waktu solat? Tengok kepada apa? Senyapnya ada orang ke tak ni tuan-tuan? Kalau tak ada, kita cakap dengan kamera sajalah tuan-tuan.
Ibu-ibu ada ke kat belakang? Oh ada, dengar tuan-tuan kan. Sebab tak nampak, tengok kamera sajalah tuan kan. Ibayah saudari. Kita tahu waktu solat tentukan daripada apa? Matahari. Kita tengok matahari. Sekarang ni senang, kita ada teknologi. Tengok apa tuan-tuan? Tengok jam aja. Tapi orang sekarang ni tuan-tuan, dia bukan tengok jam. Dia kalau nak buka puasa, dia tengok azan. Perasan tak tuan-tuan? Dia azan je dah buka dah. Itu sebab Pak Bilal besar tanggungjawab. Jangan sesuka buat azan awal. Faham tak faham tuan-tuan? Habis satu jasin pening kepala batal puasa tuan-tuan. Ini pening kepala, ni pernah berlaku. Tak ceritalah kat mana. Tuan-tuan pun maklum perkara ini. Bila mana azan awal, dia nak test mikrofon, dia buat-buat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 minit lagi nak buka, tuan-tuan orang satu kampung tu dah makan tuan-tuan. Dia tanya Tok Mufti, batal ke tak batal? Batal. Batal. Sebab dia sengaja. Itu sebab kita ni jam mahal tapi tak kerti nak tengok pun payah tuan-tuan. Itu sebab ibayah saudari, kita ni nak mudahnya, kalau jam tak ada, semua mati tuan-tuan. Kita ni agama cantik, kita tengok matahari. Bagaimana mulanya waktu subuh. Bila mana masuk waktu duha. Waktu duha ni tuan-tuan, matahari kalau dalam kitab, matahari naik segalah. Maknanya dia naik lebih kurang segalah. Lepas syuruk berapa minit kemudian. Tapi sekarang dah mudah. Jabatan Mufti dah siap-siap kira ahli falak. Tuan-tuan boleh tanya Jabatan Mufti negeri masing-masing. Tapi nak cerita apa? Kita tengok waktu duha dulu. Waktu zuhur masuk bila, tergelincir matahari. Waktu asar masuk bila. Waktu buka masuk bila, maghrib. Waktu isyak dan sebagainya. Sebab ibayah tuan-tuan puan, kehidupan kita sangat rapat dan dekat dengan alam. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan alam ini, pastinya memberikan pendekatan kita untuk terus mentaqarrub ilallah. Melihat alam, kita merasakan, ya Allah. Contoh, tuan-tuan pergi bulan Ramadan. Kalau duduk masjid, dapat pahala iktikaf. Duduk tepi pantai. Kalau dekat Melimau ni, pantai apa tuan-tuan? Sering, popular. Kita datang penuh je orang, malas nak duduk. Nampak, bukan nampak pantai, nampak orang ni tuan-tuan. Tak payah kan. Tapi kalau kita pergi, tengok pantai, hanya sekadar melihat bagaimana fenomena alam, dapat pahala tak tuan-tuan? Tapi kalau kita melihat bagaimana kebesaran Allah, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan langit, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan laut, menciptakan pasir, menciptakan bagai-bagai pantai sebagainya, subhanallah, ini luar biasa. Allah Ta'ala menciptakan alam ini sangat dekat dengan kita sebagai makhluknya, tuan-tuan. Itu sebab bila masuk bulan Ramadan, nak tentukan satu Ramadan bukan main-main. Nak tentukan satu Ramadan, perlu lihat anak bulan. Dia kalau anak bulan menyorok tiba-tiba, ataupun dia pramatang, terkeluar awal, faham tak faham tuan-tuan? Pening kepala, Tok Mufti tengok, memang nampak sahkan semua. Memang nampak. Kontak duli-duli tuanku. Bila tahu, biasalah Mufti dah akan bisa kes ini. Saya tak tahu lah Melaka kaedah bagaimana. Kita kontak dulu tuanku. Kontak kepada Sultan kalau di Johor. Datuk Mufti akan beritahu kepada Sultan. Maka tuanku titah. Bila tuanku titah mau berkenan. Bincang Raja-Raja Melayu. Maka kena isytihar. Itu sebab air raya yang mengejut tu tuan-tuan. Memang bukan main-main. Dia melibatkan hukum. Saya pernah jumpa ada orang kata, tak nak, saya tak nak raya. Saya nak puasa juga. Jangan. Tuan-tuan boleh ke begitu? Tak boleh. Kita kena menjunjung titah dan kita kena ikut ulul amri. Ini harus faham. Itu sebab tuan-tuan khutbah Melaka, kita lebih kurang je dengan Johor. Dan tuan-tuan sekarang ni pun mengaminkan doa untuk Sultan kami ya. Duli tuanku agung tuan-tuan kan. Nak cerita apa ibayah saudari? Bila mana nak masuk Ramadan, dia perlu melihat segala semua perkara itu. Masuk bulan Ramadan ini bukan biasa-biasa. Itu sebab Nabi kata dalam satu hadis, apa Nabi kata? Iza ja'a Ramadan futiyas abwabul jannah wa ghuliqas abwabun nar wa sufdatis syayatin. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Apa maknanya tuan-tuan puan? Nabi kata iza ja'a Ramadan, bila tibanya bulan Ramadan, sampainya bulan Ramadan. Ibu ayah saudari, tuan-tuan puan, bila tibanya bulan Ramadan, maka Nabi kata futiyas abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu syurga. Hebat ke tak hebat? Hebat. Pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Kemudian Nabi kata, wa ghuliqas abwabun nar, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan syaitan dibelenggu pada masuknya bulan Ramadan. Syaitan diikat tuan-tuan puan. Maknanya hari ni kita dah berapa Ramadan ibu ayah? Berapa Ramadan? Entah aku dah lupa kira tuan-tuan. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 5 kan?
5 tuan-tuan dan puan. 5. Itu sebab kalau jam kat situ dia 6 tuan-tuan ya. Sebab dia dia tak genapkan 30, dia sampai 29. Tu 6 Ramadan. Dia tak genapkan 30. Panjanglah ceritanya. Itu jam ni sistem tuan-tuan ya. Kita ikut kepada ini kaedah. Kena rujuk Jabatan Mufti tuan-tuan ya. Jadi ibu ayah saudari, kita hari ni dah masuk. Hari Selasa hari itu 1 Ramadan. Rasa tak? Kami di Johor 1 Ramadan kami cuti. 1 Ramadan tuan-tuan, kita masuk saja Maghrib hari Isnin. Hari Isnin Maghrib masuk je Ramadan, maka pada waktu itu valid sudah hadis ini. Apa Nabi kata? Iza ja'a Ramadan. Bila tibanya bulan Ramadan, maka pintu syurga dibuka seluas. Itu sebab malam tu tuan-tuan ramai orang buat baik. Betul tak? Malam itu mulanya solat tarawih. Malam itu saya nak tanya, masjid ni tarawih ramai ke tak ramai? Ramai. Dan saya yakin melimpah-limpah sampai keluar jalan tu tutup agaknya lah. Ramai orang. Tapi pengurusi jangan sindir pula. Ini kejap je ni. Kejap je ni. Ni ramai malam ni je. Esok belum tentu lagi. Ujung-ujung nanti tiba-tiba memang tak ada orang ni. Jangan. Jangan cakap begitu. Memang betul kadang ada setengah masjid. Ujung-ujung tuan-tuan tinggal Imam Bilal je. Itu pun untung dapat yang lain. Kalau tak dia pun tak datang. Gagaknya lah ya. Maknanya tuan-tuan, ibu ayah, Jangan sindir. Sepatutnya sebagai pengurusi hajatan kuasa yang diamanahkan untuk menguruskan masjid ini, kita welcoming kepada jemaah yang hadir. Tahniah kepada semua yang hadir. Saya rasa seronok hari ini ramai memeriahkan masjid kita. Alhamdulillah, moga Allah rahmati tuan-tuan yang hadir. Beritahu program apa masjid buat. Kita ada program kuliah duha, kita ada majlis iftar perdana, kita ada majlis khatam Quran. Waktu ramai tu kita buat announcement. Ini kadang dia waktu ada makan, dia beritahu time tak ada orang. Faham tak faham tuan-tuan? Time tak ada orang, okey tak ada orang. Okey, kita ada jamuan. Jamuan. Time ramai. Dia diam, jangan nanti ramai orang datang. La ilaha illallah. Ni contoh, bukan majlis sini. Faham tak faham tuan-tuan? Ini bukan jasin. Nak cerita apa ibu ayah saudara? Pada malam itu, ramai orang datang. Dan semua orang nakkan masjid. Semua orang datang ke masjid. Saya malam itu tuan-tuan, memang saya tengok ramai betul orang. Kemudian ibu ayah saudari, pada malam pertama Ramadan itu, pintu syurga dibuka seluasnya, pintu neraka ditutup serapatnya, dan syaitan dibelenggu. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan dan puan, 3 perkara ini berlaku, masuknya 1 Ramadan, sehinggalah akhir Ramadan nanti. Dan pada saat ini saya nak tanya, bila masuk je bulan Ramadan ni, agak-agak kita rasa orang semua jadi baik tak tuan-tuan? Baik. Tuan-tuan tengok TV pun, sekarang ni Ramadan cerita bagus-bagus tuan-tuan. Tak ada cerita mengarut dia. Setakat ni lah. Maknanya tuan-tuan, tak ada cerita mengarut sikit-sikit. Ada agak kalau tuan-tuan buka mengarut keluarnya. Tapi program radio pun semua lagu-lagu baik. Betul tak tuan-tuan? Tazkirah. Ada tazkirah Ramadan. Sebab apa? Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Bulan untuk mendidik kita. Itu sebab ibu ayah, kalaulah kita hanya mengubah diri kita di bulan Ramadan, okey, Alhamdulillah. Tetapi jadikan Ramadan ini sebagai proses untuk kita mengubah. Manusia tak boleh berubah secara mendadak. Dia kalau berubah terus tuan-tuan, dia takut nanti terus berubah. Faham tak faham tuan-tuan? Dia berubah terus, nanti dia terus berubah. Ini bahaya. Ada orang dia rasa, saya nak berubah terus. Berubah. Memang 180 degree. Makna sekali lah. Kalau 360 dia patah balik tuan-tuan. Dia 180. Dia berubah terus. Dulu lain macam dia ni. Memang saya nak berubah tu. Balik haji dia terus berubah. Alhamdulillah. Tetapi jangan kita lupa. Perubahan ini perlukan proses. Bulan Ramadan melatih kita untuk solat berjamaah. Bulan Ramadan melatih kita untuk bersabar. Bulan Ramadan ini melatih kita untuk membantu orang sekeliling. Bulan Ramadan ini melatih kita untuk banyakkan berzikir. Bulan Ramadan ini melatih kita untuk memantapkan iman kita. Itu sebab ibu ayah saudari, walaupun ada orang mengatakan bahawa engkau ni baik Ramadan aja, bulan lain tak ada maknanya, berdoa aja. Contoh tuan-tuan. Tuan-tuan okey ke tak okey semua ni? Saya guna bahasa semua. Tuan-tuan okey ke? Boleh tuan-tuan ni, saya minta maaf lah. Saya orang Johor. Dia kena style guna orang Johor lah. Kau datang ceramah lain, dia ikut style lain. Kau orang Melaka lagi teruk bahasa ni tuan-tuan. Kita tak nak cakap lah. Jiran je. Kita jasin. Muar dengan melimau dengan orang Muar, orang Melimau, orang Surat Rambai ni. Bahasa dia lebih kurang tuan-tuan. Ya? Kita orang Tangkak. Nak kau kita, saya orang Tangkak, orang Bukit Kangkor. Memang kita guna bahasa beginilah. Dia kalau orang-orang belah lenga, yang belah-belah Sungai Mahujung tu tuan-tuan, Pagu atas lagi tu, dia belagu tuan-tuan.
Dia orang Johor kita cakap lagu. Kau gimana? Sarapan lah kan. Dia kalau orang Melaka pun gitu agaknya lebih kurang tuan-tuan. Jadi saya minta maaf lah. Saya guna bahasa Johor Riau. Saya guna bahasa Selangor biasa. Tuan-tuan okey ke tak okey? Boleh tuan-tuan ya. Kita santai-santai. Saya minta maaf. Depan saya mungkin ada VVIP. Depan saya ada tok-tok guru. Saya minta maaf. Saya ni tak pandai berceramah. Tak pandai mengajar. Sikit-sikit bolehlah. Sekadar apa yang saya ada saya kongsikan. Tetapi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, saya yakin depan saya ni orang yang sangat cintakan ilmu. Orang yang memang suka datang majlis ilmu. Itu sebab saya tak nak cerita benda-benda lain. Kalau kita nak cerita, kalau ceramah saya dengan orang luar, mungkin kaedahnya beza. Yang datang ini tuan-tuan, pilihan Allah. Yang datang ni pilihan Allah. Yang datang ni semua baik-baik. Kalau saya cakap nanti kan mama bagai-bagai, nanti ustaz ni marah aku ke tak? Yang datang ni semua orang baik. Kalau orang tak baik tuan-tuan, dia takkan datang hari ni. Faham tak faham tuan-tuan? Ustaz saya jahat tak? Orang jahat dia takkan datang. Dah lah tak ada makan. Ramai pula. Faham tak faham tuan-tuan? Dia lain lah kalau ada makan tuan-tuan. Kalau ada makan insya-Allah ramai. Tapi ni tak ada makan pun ramai. Masya Allah luar biasa. Maknanya datang ini bukan diri tuan-tuan dan puan. Tapi iman ibu ayah semua. Sebab tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak kongsikan. Adakah kita hamba Allah atau hamba Ramadan? Suka untuk saya kongsikan bahawa Ramadan ini mengajar kita untuk memantapkan 3 I. Berapa I? 3. Ibu ayah saudari, hari ni saya kongsi 3 saja. Tak payah lama lah, nanti tuan-tuan pun menyampah tengok saya. Dah lah ustaz, menyampah aku tengok kau ni kan. Saya pun tak tahulah ibu ayah ni kenal saya ke tak. Lantak lah tuan-tuan kan. Yang kenal Alhamdulillah, yang tak kenal Google sajalah tuan-tuan ya. Larilah Azab Al-Kankari. Al-Kankari tu rujuk nama kampung saya. Bukit Kangkar tuan-tuan ya. Saya orang Bukit Kangkar, Tangkak, Johor. Jadi Al-Kankari tu Bukit Kangkar. Jadi kalau orang Sebatu, jadi Sebatui agaknya lah tuan-tuan. Kalau orang Bukit Rambai, jadi Rambai agaknya lah. Dia paling kesian orang Segamat, Segamati pada muka tuan-tuan. Itu nama kampung sajalah. Di Imam Bukhari, berasal daripada Bukhara. Imam Nasa'i, berasal daripada Nasar Palestin. Jadi Azab Al-Kankari berasal daripada Bukit Kangkar. Saya bukan imam tuan-tuan ya. Saya cuma ceramah saja. Saya imam juga. Tapi imam untuk bini saya sajalah. Jadi hari ini saya berkongsi ilmu. Saya ada tauliah. Saya guru takmir daerah Tangkak tuan-tuan. Masjid daerah Tangkak. Meratalah Tangkak Muar. Saya mengajar kuliah lah. Kuliah maghrib, kuliah takmir. Dan saya yakin tuan-tuan di masjid di Melaka ni pun ada program takmir. Program takmir ni ada JAKIM tuan-tuan ya. Bersama dengan jabatan-jabatan agama negeri masing-masing. Jadi saya yakin. Itu sebab saya tak pernah lepas border ke Melaka. Sebab saya menghormati negeri tuan-tuan. Ini harus kita ingat. Nak jemput penceramah luar daripada negeri Melaka yang tidak ada tauliah negeri Melaka, rujuk jabat agama daerah masing-masing. Tanya dia, boleh tak jemput ustaz sekian? Kalau dia kata tak boleh, kena mohon kebenaran dengan jatah mufti, baru kita hantar surat, submit dan sebagainya. Sebab kita kena hormat tuan-tuan dan puan. Kadang ada setengah orang jemput. Saya tak keluar daripada Johor. Sebab apa? Saya keluar hanya bila ada ceramah, program TV dan sebagainya. Itu sajalah. Tapi kalau ceramah Masjid Surau, ini adalah puasa negeri-negeri. Sebab ibu ayah saudari, tuan-tuan dan puan, hari ini saya kongsi-kongsi, sembang-sembang. Tuan-tuan okey ke? Okey semua ya? Okey, tuan-tuan maaf lah ya, sembang-sembang saja. Saya takut ceramah ni. Tuan-tuan semua serius je, seram saya tuan-tuan. Serius semua, seram kita kan. Apa yang ada lah. Biasa kalau kita berkuliah tuan-tuan, depan kita ni kadang-kadang ramai orang, dia talaki musyafahah buat nota luar biasa. Saya tengok ada juga ibu ayah depan saya buat nota bagai. Ulama dulu tuan-tuan, waktu mereka berkuliah, ngajar, ceramah, ulama dulu satu apa pun tak bawa tuan-tuan. Kitab apa pun tak bawa. Semua ilmunya fis sudur. Anak muridnya semua bawa nota tuan-tuan puan, mencatat segala ilmu yang yang diajar oleh tok-tok guru. Tapi mutakhir ni tuan-tuan, di akhir zaman ini, tok guru bawa kitab macam-macam tuan-tuan nak mengajar. Tapi anak murid satu apa pun tak bawa tuan-tuan. Itu hebat dunia sekarang ni tuan-tuan. Ini contoh bukan tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Ustaz ni baru datang dan ngutuk orang. Ni contoh. Tapi tak apalah ibu ayah. Ya. Kita duduk santai-santai. Alah aku duduk rumah pun bukan aku buat apa. Tak ada buat benda. Duduklah masjid. Paling aku dapat pahala. Dengar ceramah. Dan juga yang menonton di FB pada ketika ini. Jangan lupa tekan button like, button share. Kongsikan ramai-ramai rakan-rakan kita di luar sana. Moga memberi manfaat kepada rakan-rakan kita. Tag rakan-rakan kita di ruangan komen insya-Allah. Ibu ayah saudari tuan-tuan puan, saya nak kongsikan hari ini ada 3 huruf apa tadi tuan-tuan? Huruf I. I yang pertama ibu ayah, Ramadan melatih kita untuk apa? Melatih kita. I yang pertama, iman. Melatih iman kita.
Kenapa saya mengatakan iman? Ibu ayah, apa makna iman? Iman ini tuan-tuan kalau belajar sekolah agama, memang semua tahu. Saya mengajar agama kerajaan negeri Johor, tuan-tuan puan, tetap berpencen. Kita orang Johor tak panggil sekolah agama, kita panggil sogama. S-O-G-A-M-E, sogama. Orang Melaka pun lebih kurang lah, agaknya lah ya. Ibu ayah saudari, tuan-tuan puan, saya ramai anak murid saya juga orang Melaka. Sebab saya dulu mengajar Tanjung Agas. Dia memang dekat lah dengan Melaka. Ada student budak Melaka. Jadi dia pergi sekolah agama Johor. Sampai darjah khas dia ambil. Ada juga tuan-tuan, macam-macam lah nak ceritanya begitu. Maksudnya ibu ayah, kita buka rujuk dalam kitab. Tuan-tuan bukalah kitab Tauhid. Apa-apa kitab Tauhid tuan-tuan belajar. Apa makna iman? Iman ini adalah bagaimana kita meyakini dengan hati kita. Kita melafazkan dengan lisan kita. Dan juga kita melakukan dengan anggota badan kita. Itu makna iman. Itu sebab ibu ayah, bulan Ramadan ini mengajar kita untuk melatih, memantapkan iman kita dengan satu ibadah yang Allah Ta'ala tidak wajibkan pada bulan lain. Ibadah apa? Senyap, ini ada orang ketak dia tuan-tuan. Ibadah apa ibu ayah? Puasa. Puasa. Ibadah puasa ni, ada tak Allah Ta'ala wajibkan pada bulan lain? Ada ke tak ada? Tak ada. Yang ada ibadah puasa bulan lain, ada. Itu ibadah puasa sunat. Betul tak? Kalau wajib pun nazar ataupun qada, itu wajib. Tetapi yang sunat, Isnin Khamis, hari putih, hari-hari kebesaran Islam, bagai-bagai, itu memang ada puasa. Tetapi yang mana Allah Ta'ala mewajibkan sebulan dalam bulan Ramadan sahaja. Bulan lain tak ada. Itu sebab ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat special. Kerana ibadah puasa ini membicarakan tentang iman. Kenapa ibu ayah tuan-tuan puan? Kerana kita rujuk dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ibu ayah tengok. Ayat ini biasa orang dengar. Apa dia tuan-tuan puan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Apa maknanya? Ibu ayah, tuan-tuan puan, Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat ini ada 4 frasa. Tuan-tuan puan, saya cerakinkan kepada 4 frasa. Pertama, ya ayyuhallazina amanu. Apa maknanya? Wahai orang-orang yang ini ada orang kata, ibu-ibu, kalau ibu-ibu pun nampak itu kan. Ibu ayah tuan-tuan puan, apa makna ya ayyuhallazina amanu? Wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan puan, siapa orang beriman? Kita. Siapa orang beriman? Kita. Maknanya ayat ini Allah sampaikan kepada kita. Allah tujukan kepada kita. Allah Ta'ala tak gunakan ya ayuhan nas. Allah Ta'ala tak gunakan ya ayuhal muslimun. Allah Ta'ala tak kata wahai manusia, wahai orang-orang Islam. Tidak. Tetapi Allah SWT mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman tuan-tuan puan? Kita. Kita orang yang beriman. Cumanya sejauh mana kita memahamkan ayat ini tuju kepada kita. Itu sebab ibu ayah, ulama kata apa? Kalaulah kita nak berbicara dengan Allah, berbicaralah ketika solat dan doa. Kita nak bercakap dengan Allah ketika kita solat dan doa, itulah kita berbicara, berkomunikasi dengan Allah SWT. Tetapi bagaimana kita nak merasakan Allah berbicara dengan kita? Bacalah Al-Quran. Kita baca Al-Quran, itulah kalamullah, kata-kata Allah yang Allah tujukan kepada kita. Itu sebab ibu ayah, saudari, tuan-tuan puan, Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman. Ya Allah, kenapa? Allah Ta'ala kata, kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Maknanya Allah Ta'ala wajibkan berpuasa ini kepada orang yang beriman. Itu sebab ibu ayah, hanya orang beriman saja yang berpuasa. Orang Muslim standard biasa, dia tak berpuasa. Kita maaf cakap. Puasa ini adalah ibadah kepada orang yang beriman. Dan puasa ini beribadah kepada orang yang benar-benar yakin Allah SWT. Saya nak tanya tuan-tuan,
Kita ni puasa ke tak puasa, orang tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu ibu ayah? Tak tahu. Yang datang ni belum semua puasa. Contoh. Ustaz ni kurang ajar betul. Astagfirullahaladzim. Maknanya lah contoh. Tentang yang cakap tu tak puasa agaknya. Jangan tentang. Ada orang begitu. Ibu ayah, puasa ini adalah rahsia hamba dengan pencipta. Kita tak tahu siapa di kalangan kita puasa ataupun tidak. Saya pernah tuan-tuan mengajar seagama. Budak seagama. Saya mengajar seagama petang kan seagama. Bila kita mengajar tuan-tuan, budak zaman sekarang ni luar biasa mulutnya tuan-tuan. Kita mengajar. Saya memang style begini ibu ayah. Kalau dalam TV sopan sikit lah. Dalam TV saya tak macam ni. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Dalam TV, tuan-tuan rompan, para penonton. Hari ini kita membicarakan tentang satu topik iaitu Ramadan dan juga puasa. Bagaimana kita... penat tuan-tuan. Cakap dalam TV macam tu sebab ada iklan. Tuan-tuan faham tak faham? Bila ada iklan, masa kita untuk berehat. Jadi kalau tak ada iklan tuan-tuan, hara hidup kita. Itu sebab bila mana iklan, kami dalam TV, kami tunggu-tunggu adalah iklan. Ibu ayah paling menyampah tengok iklan. Betul tak betul tuan-tuan? Tengah tengok, tanyalah ustaz tu tiba-tiba pula iklan menghirap. Tu kau channel lain kan. Kami dalam TV ni bila nak iklan, kaki goyang rupa nak terkencing. Faham tak faham tuan-tuan kan? Orang tak tahu. Itu sebab bila kita berat seketika, nantikan selepas ini. Oh, lega rasa tuan-tuan. Tapi ceramah ni ada iklan ke tak ada tuan-tuan? Ada iklan ke tak ada? Tak ada. Kadang kalau ada air tuan-tuan, pun buka sendiri botolnya. Faham tak faham tuan-tuan? Tak ada iklan. Tu sebab ceramah ni tuan-tuan kena sembang-sembang. Boleh bayar ya? Dia kena sembang-sembang. Kalau tegak aja nanti penat. Bukan tuan-tuan yang penat. Kami yang cakap pun penat juga tuan-tuan. Ya? Jadi bayar saudara. Bila mana bicara tentang puasa ini, dia dah si hamba dengan pencipta. Saya mengajar seagama. Bayangkan budak zaman sekarang, minta maaf lah. Saya memang macam ni style saya. Dalam kelas pun saya macam ni. Kalau mengajar budak-budak waktu petang. Seagama kan petang. Saya mengajar petang tu tuan-tuan. Budak boleh cakap apa? Cikgu ni semangat dia tak puasa. Kurang ajar tuan-tuan. Ini budak zaman sekarang tu. Relax dia kata aku tak puasa. La ilaha illallah astagfirullahaladzim. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang beranggapan bahawa puasa ini mesti lemah. Puasa ini mesti tidur aja. Puasa ini mesti relax aja. Tidak. Zaman Nabi tuan-tuan berpuasa berlaku satu peristiwa. Apa namanya tuan-tuan? Yes, Perang Badar. Perang Badar itu berlaku pada bulan Ramadan. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan, kita puasa ni janganlah puasa je lemah. Puasanya lah. Kalau kita lemah melakukan jahat, okey. Kita penat melakukan kejahatan, okey. Penat melakukan maksiat, okey. Tapi jangan lemah untuk beribadah. Jangan malas untuk pergi kuliah. Jangan malas untuk baca Quran. Ini saya cakap untuk diri saya, tuan-tuan. Jadi bila mana kita berpuasa ataupun tidak, tak tentu. Itu sebab ibu ayah, puasa ini hanya khusus kepada orang yang beriman saja. Orang Islam biasa, tuan-tuan, dia beribadah juga, tapi kadang-kadang ibadahnya tidak memaknakan dirinya. Contoh, tuan-tuan, kita kena faham level, tahap manusia ini ada pelbagai tahap. Pertama, Muslim. Muslim ni orang yang Islam. Orang Islam standard biasa. Orang Muslim ni tuan-tuan, dia beribadah. Bagaimana kita nak kenal? Kita nak tahu diri kita ni standard Muslim, mukmin atau muttaqin. Ini ada 3 tahap tuan-tuan. Muslim pertama, standard biasa. Bagaimana kita nak tahu? Beribadah kerana paksa rela. Beribadah kerana paksa rela. Tuan-tuan, kita beribadah kerana paksa rela, maka na'udzubillah min zalik, kita takut tuan-tuan, kita merasakan Ramadan ini tidak memberi makna kepada diri kita. Orang Muslim biasa, dia beribadah kerana paksa rela. Alah, puasa lagi, Ramadan, malam gol. Contoh bukan. Ini standard Muslim biasa. Ibu ayah tidak begitu. Saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah, ni jawab sendirilah tuan-tuan, ya? Jangan jawablah, jawab dalam hati saja. Kalaulah kita merasakan Ramadan ini membebankan, kita merasakan Ramadan ini memenatkan, kita rasa Ramadan ini menyusahkan kita, barangkali na'udzubillah min zalik tuan-tuan, mungkin ada masalah dalam iman kita. Na'udzubillah min zalik. Ini kita kena muhasabah. Jangan tengok orang lain, tengok diri kita sendiri. Jangan tengok pasangan, tengok diri kita. Kadang-kadang ada orang cakap, aduh, musim rambutan, Ramadan pula. La ilaha illallah, contoh. Ini tengah musim rambutan, musim durian. Siapa nak makan? Siapa nak makan? Aduh, puasa pula, malam betul. Contoh. Ya, ada orang begitu, ibu ya. Kita maaf cakap.
Puasa tu. Malah betul aku nak buat. Tuan-tuan, ini standard orang Muslim biasa. Dia puasa kerana paksa rela. Dia puasa barangkali kerana ritual. Kerana orang berpuasa, maka mereka berpuasa. Solat itu juga paksaan. Ini standard anak-anak, tuan-tuan ya. Kalau standard ini standard anak-anak. Anak kita paksa, tuan-tuan. Anak mak puasa. Puasa betul-betul. Nanti cukup 30 hari, mak bagi kau RM30. Budak sekarang tak pandang, tuan-tuan. RM30, apa barang? Dia nak 300, tuan-tuan. Budak zaman sekarang. Ini memang budak zaman sekarang. RM1 dia tak nampak apa. Yang betul pun. Maknanya, tuan-tuan puan, kita cakap dengan dia, beri dia tawaran. Kalau kau puasa, nanti ayah belanja. Atuk bagi bawa pergi buka puasa. Kalau puasa hari ni betul, atuk bawa pergi bazar. Tuan-tuan, ini budak-budak. Dia puasa kerana terpaksa. Kerana disuruh. Itu sebab ibu ayah tolong didik anak betul-betul. Saya minta maaf cakap. Sekarang ni tular di laman sosial. Tuan-tuan perasan tak? Namanya laman sosial. Faham tak faham, tuan-tuan? Memang sangatlah, tuan-tuan kan. Sosial lah, tuan-tuan. Ya, laman tu lah, laman sosial. Ibu ayah saudari, saya minta maaf cakap. Di laman sosial sekarang ni tular, ada satu, orang buat satu kenyataan. Dia kata apa? Kenapalah ada kelas kafar waktu petang bulan Ramadan ni? Tak payah hantar anak pergi sekolah agama. Tak payah hantar anak pergi kelas kafar. Tak payah hantar. Kesian anak kita penat nak puasa. Baru darjah 1. Pagi sekolah. Petang pergi sekolah. Tuan-tuan. Ini kata-kata yang kurang ajar. Minta maaf cakap ibu ayah. Emosi sikit waktu tu. Sebab saya cikgu agama. Saya mengajar sekolah agama. Ibu ayah, tuan-tuan puan. Syarat wajib puasa. Berapa usia, tuan-tuan? Syarat wajib puasa. Jangan jawab 40. Faham tak faham, tuan-tuan? 40 Ustaz yang lain tak wajib. Astagfirullah. Jangan. Ibu ayah, wajib puasa. Syaratnya apa dia? Yes, baligh. Baligh ni usia berapa? Kalau ikut kita mazhab Imam Syafi'i, umur. Kalau dia tak mimpi, tak keluar haid, umur basic dia adalah 15 tahun. 7 tahun, tuan-tuan. Wajib ke dia berpuasa? Tak wajib. Ajar anak kita betul-betul. Dah lah tak wajib puasa. Kemudian anak orang ada mak bapak. Minta maaf cakap, ibu ayah tolong ingatkan anak menantu kita. Kadang dia paksa anak dia puasa. Tapi solat dia tak paksa. Minta maaf cakap. Ini masalah dalam didikan anak kita. Anak dia sampai dah muntah hijau dah, tuan-tuan. Ni berlaku. Anak mangkala. Betul-alai tu dia. Puasa. Sebab apa? Dia nak bangga dengan rakan jabat dia. Anak aku puasa penuh. Baru darjah 1. Anak kau? Tak. Teruk engkau Kau memang tak kerja jaga anak. La ilaha illallah. Jangan begitu, ibu ayah. Saya ajar anak murid saya. Ni saya cakap. Dalam TV pun saya cakap, tuan-tuan. Darjah 1 sampai pukul 1. Ini latih. Kau tuan-tuan dulu ajar puasa sekali. Dulu kita ingat memang ada dalam kitab, tuan-tuan. Atuk saya ajar puasa sekali, tuan-tuan. Saya pun buka kitab. Tak pernah jumpa, tuan-tuan. Tadi, tuan-tuan. Jangan buat main. Tadi, tuan-tuan. Tak ada puasa sekali, Tak ada. Jadi kita pada kecil, atuk kita dulu ajar puasa sekali. Saya ajar anak murid saya, anak saya begitu. Darjah 1 sampai pukul 1. Darjah 2 sampai pukul 2. Darjah 3 sampai pukul 3. Darjah 4 sampai pukul 4. Darjah 5 sampai pukul 5. Darjah 6 sampai pukul 6. Masuk tingkatan 1, pukul 1 balik, lempangkan aja. Faham tak faham? Tingkatan 1, habislah penuh. Maknanya pun buaya, latih anak kita. Ini iman. Ini iman. Kalaulah anak kita sendiri, dia dah mantap imannya, tuan-tuan. Tak payah paksa. Tak payah paksa. Dia naik level yang kedua. Mukmin. Mukmin ini apa, ibu ayah? Beribadah kerana sukarela. Ini luar biasa. Kalau anak kita kata, ya, kejut saya ya, saya nak bangun sahur, saya nak puasa. Kita kejut, senang aja dia. Dia memang puasa betul. Ini luar biasa. Jempol kata orang Jawa, tuan-tuan. Ini memang luar biasa. Minta maaf cakap, budak-budak zaman sekarang. Tuan-tuan, saya mengajar sekolah kan. Nak kalau waktu petang solat asar, ambil wuduk, tuan-tuan. Budak yang kalau tidak berpuasa kerana iman, kita takut, tuan-tuan. Ini berlaku depan mata saya. Dia komo nak ambil wuduk, air tak keluar. Faham tak faham, tuan-tuan? Tak keluar. Saya tengok lagi, tak keluar. Saya tanya ke depan, tak keluar mulut. Dia kering, Ustaz, kurang ajar, tuan-tuan. Dia kering dalam mulut dia. La ilaha illallah. Ini berlaku. Samalah juga budak-budak. Kalau dia tidak berpuasa kerana iman, dia puasa kerana dia paksa, dia nengok mak bapak dia tak ada. Tak nampak mak ayah dia. Dalam bilik air, tuan-tuan, lama betul. Rupanya apa? Rupanya shampoo dia tu perisa anggur. Faham tak faham, tuan-tuan? Sabun di bilik mana? Anggur lah, sedapnya. Habis dia tonggang shampoo tu, tuan-tuan. Nak cerita apa, ibu ayah saudari? Itu sebab latih iman kepada anak kita. Orang yang beriman saja yang akan berpuasa. Orang beriman saja yang akan sungguh-sungguh. Kerana
orang beriman beribadah kerana sukarela. Tuan-tuan, kita beribadah sukarela. Kita rasa seronok. Dan kalau dah sampai tahap iman sukarela ni tuan-tuan, mukmin, tuan-tuan dah memang beribadah sukarela, dan ada lagi satu, nak capai yang paling tinggi. Itu sebab Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba ala lazina min qablikum. Allah Ta'ala kata, seperti umat-umat sebelum kamu. Maknanya, puasa ini antara ibadah yang tertua dalam agama. Ibadah tertua. Umat-umat terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu, umatnya juga berpuasa. Dan kita umat Khatimul Anbiya, umat Nabi SAW yang terakhir, kita juga meneruskan ibadah puasa ini. Apa objektifnya? Apa tujuan kita berpuasa? Apa KPI kita berpuasa? Tuan-tuan dan puan, apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ini yang Allah Ta'ala tujukan kepada kita. Apa tujuan kita berpuasa? Moga-moga supaya engkau bertakwa. Itu yang kita nak capai. Yang ketiga, tuan-tuan, muttaqin. Muttaqin ini bagaimana? Beribadah kerana cinta. Ini luar biasa. Saya yakin tuan-tuan dan puan begitu. Yang pertama, Muslim, beribadah kerana paksa rela. Yang kedua, mukmin, beribadah kerana sukarela. Dan yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Muttaqin, beribadah kerana cinta. Tadi pagi dah bangun subuh, sahur, kita rasa cinta. Tadi dah baca Quran, rasa cinta nak baca lagi Al-Quran. Tadi dah solat sunat, rasa cinta lagi nak solat sunat. Tadi kita dah dengar tazkirah, rasa cinta nak dengar tazkirah. Buka radio, channel yang tazkirah. Mana-mana ada tazkirah, kita suka dengar. Mana-mana masjid ada, kita rasa cinta dengan ibadah. Tuan-tuan dan puan, inilah orang muttaqin. Nak mencapai tahap ini, cara latihnya adalah dengan berpuasa. Tujuan puasa adalah muttaqin. Supaya apa? Habis saja Ramadan, kita telah mencapai muttaqin itu. Sampai kita bertemu Ramadan yang akan datang. Ini yang kita nak, ibu ayah saudari. Itu sebab Ramadan ini objektifnya adalah untuk memantapkan iman dan mencapai ketakwaan dalam kehidupan kita. Boleh ke tak boleh, ibu ayah? Itu ayat yang pertama. Ada berapa ayat lagi? Ada berapa ayat lagi, ibu ayah? 2. Ada 2 lagi, ni dah pukul 10 lebih. Tuan-tuan okey ke tak okey? Okey, tuan-tuan, ya, sikit lagi lah. 10.30 kita berhenti, tuan-tuan. Ya. Jangan lama, nanti tuan-tuan rasa, dah lah ustaz, penat aku duduk. Guru saya ajar, tuan-tuan, kalau berceramah ni, tengok 3 muka. Faham tak faham, tuan-tuan? Pertama, muka apa? Tengok muka audience. Kalau muka audience tu dah macam tempe, berhenti je lah, tuan-tuan. Maknanya pucat aja muka dia kan. Dah, berhenti je lah. Tak payah cerita banyak. Kadang-kadang kaki dia dah belunjuk, dah naik, dah pusing, dah kebarang. Dia silap baring semua, tuan-tuan kan. Kau nak baring, bawa toto lembek kita baring ramai-ramai, tuan-tuan kan. Ibu ayah sesedari, kalau dah macam tu, guru saya kata berhenti sajalah Azam. Yang kedua, muka apa, tuan-tuan? Ini muka jam. Asal-asyik tengok jam. Asal-asyik, tengok jam. Berhenti sajalah. Tapi yang ketiga ni, tuan-tuan, guru kami ajar, kalau tengok muka yang ketiga ni, tuan-tuan, memang dia mandatory. Mayday. Kena emergency landing. Faham tak faham, tuan-tuan? Kena landing terus, emergency, mengejut. Muka apa, ibu ayah? Muka pintu. Faham tak faham, tuan-tuan? Asyik-asyik tengok muka pintu. Ustaz, cepat-cepatlah beratur, tuan-tuan. Jadi kita kena berhenti. Jadi sikit lagi, boleh, ibu ayah? Ya? Yang kedua, tuan-tuan dan puan, apa ayat yang kedua? Ayat yang kedua adalah ihsan. Ayat yang kedua adalah ihsan. Sejauh mana kita memupuk ihsan kita kepada orang sekeliling. Dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan, ibu ayah, Nabi mengajar kita bersifat ihsan sesama kita. Janganlah kita mengutuk sama kita. Kerana apa, ibu ayah, tuan-tuan dan puan? Dalam satu hadis Nabi SAW, apa Nabi kata dalam satu hadis? Nabi kata, wasiyamu junnah, fa iza kana yawmus sawmi ahadikum fala yarfus yawma izin wala yashab fa inna sabbahu ahadun aw fatalahu falyaqul inni ru'usaim ila akhir hadis. Hadis disandingkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Apa Nabi kata, tuan-tuan puan? Apabila kamu berpuasa, Nabi kata, waktu engkau berpuasa, maka janganlah kau rosakkan puasamu dengan perbuatan keji. Makna Nabi kata jangan rosak dengan perbuatan keji. Kalau dan jangan pula menghina orang. Ini Nabi ajar. Jangan menghina orang. Apabila kamu dihina orang ataupun diserang oleh orang, maka katakanlah inni saim. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ini Nabi ajar, tuan-tuan. Itu sebab bulan Ramadan ini mengajar kita untuk bersifat ihsan sama kita. Jangan mulut ni lekang aja mutuk orang. Jangan mulut ni lekang aja menghina orang.
Jangan mulut ni kita suka je mengutuk orang. Nak kita ni orang Melaka ni tuan-tuan. Melaka ni dia okey lah tuan-tuan. Tapi di kalangan mereka boleh lah. Kalau kita orang Johor ni kadang macam sakit dengar je. Tapi persengan ramai tak sangat tuan-tuan kan. Saya benar ceramah Melaka. Ada satu tempat saya ceramah. Tak cerita mana. Saya lambat sikit. Tiba-tiba dia call saya. Ustaz kat mana? Sikit lagi sampai haji. Kurang lebih 5 minit sampai insyaAllah. Oh celaka yang kena mampus tadi. Aku kena mampus tuan-tuan kan. Orang Melaka bagi mereka standard tuan-tuan kan. Itu mereka memang budaya brotherhood. Tak ada masalah. Itu lantar lah. Tapi kita orang Johor ni tuan-tuan. Kalau kena mampus tu okey lagi. Tapi bila kena celaka tu macam kena laknat tuan-tuan. Itu sebab Ibaya. Saya sangat berhati-hati dengan orang Melaka tuan-tuan. Tapi saya ni dekat dengan Melaka. Sebab apa? Saya punya ijazah ambil di OUM Melaka tuan-tuan. Open University Melaka. Saya ambil ijazah saya di Melaka. Dan sekarang ni saya tengah sambung. Ibaya doakan. Saya tengah ambil master bidang sarjana penyelidikan penuh full research di UiTM Segamat. Dalam Islamic Contemporary. Jadi memang saya memang dekat dengan Melaka lah. Dan saya memang biasa ke Melaka ni. Cumanya saya tak berapa berani untuk berceramah majlis surau jika tidak ada kebenaran khusus. Itu sebab kalau nak jemput saya di Melaka majlis surau, tolong rujuk Jabatan Agama daerah masing-masing. Ini penting tuan-tuan. Kita menghormati. Saya selalu cakap benda ni. Sebab benda ni sangat sensitif. Kadang ada setengah orang, tak apa. Kita dah biasa lah. Tak apa Ustaz, tak apa. Tak ada penguasa pun. Datang aja. Korang hajuk tuan-tuan. Jangan begitu ibu ayah. Saya tak boleh terima. Minta maaf lah ya. Ada setengah masjid. Tak cerita. Bukan Melaka lah. Negeri lain. Ustaz, tak apa Ustaz. Kita dah biasa dah. Tak ada tauliah pun. Tak apa. Kita fisabilillah agama. Banyak lah kau. Esok yang ketangkap aku. Bukan kau. Faham tak faham tuan-tuan. Yang cakap pengusi. Bila kita tangkap, dia mundur belakang. Minta maaf ibu ayah. Saya jenis orang ikut law. Jadi kalau nak jemput, jujuk jabat mufti, bincang. Jabatan Agama, bincang. Sama kami di Johor. Kalau di Johor, yang ada tauliah negeri Johor saja. Sebab kita menjunjung titah tuanku tuan-tuan. Jadi bayar saudari. Bila mana kita nak bicara tentang ihsan ini, kadang mulut ni, ya Allah, memang kerja untuk orang. Kerja maki orang. Kerja ni, memang tak lekang lah. Sepatutnya tuan-tuan, bulan Ramadan ni tukar daripada mengutuk kepada berzikir. Faham tak faham tuan-tuan? Zikir lah. Cumanya Ramadan 30 hari kita berzikir. Jangan lepas Syawal mengutuk balik. Faham tak faham tuan-tuan? Bila berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Oh bagus. Bila masuk je Syawal, takbir raya malam pertama tu je. Dia terus maki orang tuan-tuan. Oh sebulan nak puasa maki. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Ini dimaksudkan hamba Ramadan ni tadi. Maknanya dia hanya beribadah pada bulan Ramadan. Tapi bulan lain dia tidak beribadah. Bulan lain dia tidak menatijahkan kebaikan dalam diri dia. Sejauh mana kita nak mencapai la'allakum tattaqun itu tadi. Itu sebab ibu ayah, ihsan ini jaga hubungan sama kita. Bukan saja mulut kadang mengumpat untuk orang. Dengar-dengar ceramah pun mengutuk ceramah. Contoh. Gemuk ustaz tu, la ilaha illallah. Dalam TV macam tak besar mana. Kat luar besar pun. Kurang hajar tuan-tuan. Orang gemuk tak ada perasaan ke? Contoh tuan-tuan. Memang ibu-ibu nampak TV kecil sebab TV ibu-ibu kecil. Faham tak faham tuan-tuan? Cuba TV ibu-ibu besar. Nampaklah aku besar tuan-tuan. Saya memang begitulah tuan-tuan. Kadang ada ceramah. Patut datang ceramah dapat pahala. Tapi datang ceramah dapat dosa. Ngutuk. Kemudian benda lah ustaz ni. La ilaha illallah. Cakap benda-benda. Apalah songkok pun sengit nak mengajar kita. Tak betul kepala dia ni. La ilaha illallah. Ibu ayah. Saya pakai songkok ni memang sengit. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Saya dari kecil pakai tu jadi macam ni. Mana aku tahu? Saya tak tahu ibu-ibu. Saya pakai tu jadi macam ni. Bukan buat-buat. Dia memang jadi begitu tuan-tuan kan. Dia tak tahu kenapa. Daripada kecil. Ada gambar saya dari kecil. Saya ketua pengawas sekolah rendah dulu. Saya pakai. Memang begitu. Sampailah sekarang ini. Itu sebab tuan-tuan puan. Saya tak tahu kenapa. Saya pernah orang dalam TV ngutuk saya. Apalah ustaz. Dia tak ada benda nak point nak ngutuk kita. Dia tak ada poin lain-lain nak ngutuk kita, tak ada. Tuan-tuan ibu ayah, saya tak pernah tular. Alhamdulillah. Allah pelihara saya tak pernah viral tuan-tuan ni. Alhamdulillah. Tolong doakan ibu saya. Saya kaki tangan kerajaan negeri Johor. Itu sebab saya sangat menjaga etik saya sebagai kaki tangan awam. Jadi sebab saya tak pernah tular dalam laman sosial. Kalau tuan-tuan tengok, itu sebab tak pernah keluar tazkirah saya ke bagai-bagai. Yang baik ke yang buruk, na'udzubillah min zalik lah. Yang baik ke, tak pernah tular. Sebab apa? Saya sangat berhati-hati perkara ini. Saya ada laman sosial tapi sekadarnya saja. Macam hari ni saya datang di Jasin ni, saya war-warkan dalam laman sosial saya untuk beritahu ke orang. Dan saya ni tak berapa minat untuk orang-orang kenal sangat, popular-popular tak ada. Saya keluar TV sikit boleh lah, sebulan sekali, 2 kali cukup lah. Kemudian sebab banyak saya mengajar dan saya banyak nak menjaga negeri saya tuan-tuan di Johor.
Saya tazkirah di Johor, itu awal Ramadan. Saya tazkirah subuh di JB dan sebagainya. Banyak benda saya nak urus dan nak bantu orang kampung kita. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan puan. Kadang ada orang ngutuk kita. Dia tak ngutuk apa yang kita sampaikan, tapi dia ngutuk perwatakan kita. Kadang-kadang dia tengok memang ada mulut begitu. Tuan-tuan puan, masuk Ramadan kalau ada orang mulut begitu, istighfar. Cakap aja, ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa ya Allah. Sungguhnya aku berpuasa. Kadang-kadang ada jenis memang kalau jumpa orang aja, cerita lah. Kalau dah guna suara pitching terendah tuan-tuan, pom-pom nak ngumpat, faham tak faham tuan-tuan? Dia kalau orang ngumpat takkan menjerit, tuan-tuan faham tak? Oh, kau nak dengar cerita? Takkan. Itu mengutuk, bukan mengumpat. Dia kalau mengumpat, dia mesti dia punya ton rendah tuan-tuan. Cerita. Ya Allah, nak kat lihat ujung kampung teruk. Mana kau tahu? Lepas buka kita cerita. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ibu ayah tuan-tuan puan, kalau orang ajak kita mengumpat, orang ajak kita mengutuk orang lain, cakap dengan dia apa dia? Ini shaim. Apa dia tuan-tuan? Ini shaim. Sesungguhnya aku berpuasa. Kita puasa ni tuan-tuan, tak nak hanya dapat lapar dahaga. Kita nak dapat pahala lebih. Itu sebab ibu ayah, cukuplah. Ramadan ini, jaga perilaku kita. Jangan cakap benda yang keji. Jangan mengutuk orang kerana ini sifat ihsan. Ramadan melatih kita menjadi orang baik. Bukan rasa baik. Ini harus ingat. Menjadi orang baik dengan merasa diri baik, dua benda yang berbeza. Kalau kita rasa kita baik, maknanya tuan-tuan ada masalah hati kita. Na'udzubillah min zalik. Panjang ceritanya. Bagus aku datang kuliah. Bagus betul lah aku. Tengok jiran aku kuliah tak datang, buta je pagi ni. Kurang ajar tuan-tuan. Kalau rasa begitu, ibu ayah tamam cakap, ada masalah dengan hati kita. Tapi kita datang, ini bukan kerana kita, tapi dengan izin siapa? Allah. Allah menggerakkan hati kita untuk hadir. Tuan-tuan, nak hadir ni bukan senang. Kadang ada orang hadir, tapi hatinya tidak hadir pun tak guna juga. Kita nak hadir waktu sama hati kita hadir. Sama ketika solat. Solat ini tuan-tuan, sepatutnya dia mencegah buatan keji dan mungkar. Objektif solat, Allah Ta'ala kata, Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini semua orang tahu dan solat kabut. Dan Quran tuan-tuan boleh rujuk. Sesungguhnya solat itu mencegah buatan keji dan mungkar. Ini Allah Ta'ala kata. Tetapi masih lagi ramai orang buat keji dan mungkar. Sedangkan dia solat. Betul tak tuan-tuan? Sebab apa ibu ayah? Kadang-kadang solat itu tidak memberikan kebaikan dalam diri dia. Sebab apa? Sebab dia tidak memaknakan solatnya. Tidak memahami falsafah solat. Tidak mengetahui tujuan solat. Ini kita panjang lah. Itu kena topik lain. Faham tak faham tuan-tuan? Ini topik Ramadan, kita cerita pasal Ramadan. Dia kalau nak solat, dia ada topik solat. Itu package lain. Faham tak faham tuan-tuan? Dia ceramah pun ada package. Dia kalau maulid, package maulid. Dia cerita maulid Nabi saja. Tapi kalau Isra Mi'raj, dia ada package Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Dia macam itulah. Dia package macam kita belilah. A la carte, combo, set A, set B, set C. Faham tak faham tuan-tuan? Ini ceramah pun ada juga tuan-tuan kan. Tak adalah. Maknanya apa ibu ayah? Kita Ramadan ini fokus kita untuk menjadi orang baik. Boleh ke tak boleh? Latih ihsan kita. Bagaimana hubungan kita sesama manusia? Hubungan dengan Allah, saya yakin ibu ayah semua baik-baik. Tak ada masalah. Tetapi hubungan kita sama manusia. Jiran kita bagaimana? Anak bini kita bagaimana? Isteri kita bagaimana? Menantu mentua kita bagaimana? Ipar duai kita bagaimana? Beras besan kita bagaimana? Ini kita kena muhasabah. Ini kadang kita rasa kita je bagus. Aku puasa, aku baik, aku bagus. Na'udzubillah min zalik. Hakikatnya kita bukan rasa kita bagus, tetapi kita nak jadi bagus. Dan ajak orang lain semua jadi bagus. Ini penting tuan-tuan. Datang masjid, baguslah aku. Kadang-kadang tengok jemaah belakang. Ini ihsan tuan-tuan. Nak kalau yang geng 08 tu geng 08 tuan-tuan. Maknanya rakaat 8 rakaat. Faham tak faham tuan-tuan? Tarawih tuan-tuan. Itu geng 8 rakaat, ini ada geng 23 rakaat. Ini kadang tidak ada ihsan. Contoh, yang geng 8 rakaat, parking dalam. Dia datang awal. Tiba geng 23 ni, bagus. 23 rakaat, tak ada masalah. Tapi dia boleh blok orang 08. Faham tak faham tuan-tuan? Bila dia blok orang 08, orang 08 nak keluar, tiba-tiba tak boleh nak keluar. Sebab 23 blok. Kemudian kata, apa dan ke? Satu tak semayang 23 rakaat. La ilaha illallah. Dia merasa dia bagus. Minta maaf cakap tuan-tuan. Sama juga imam, tolonglah. Kalau habis lepas rakaat, lepas baca doa tu, dia tengok belakang. Ni semua pemalas yang keluar, ni semua pemalas. Lepas rakaat kan ramai yang keluar, ni semua pemalas ni. Kita semua ni rajin. Tuan-tuan jangan
Kita takut penat kita tongan-tonggit tak dapat apa. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibu ayah saudari, jangan rasa diri baik daripada orang. Sehari kita rasa kita lebih baik daripada orang, masalah pada diri kita. Ni saya cakap untuk diri saya. Saya duduk depan bukan saya lebih baik, saya takut sebenarnya. Nak ceramah depan saya ibu ayah, semua hebat-hebat depan kita ni. Orang Melaka ni makamnya lain tuan-tuan. Ya, ilmu-ilmunya, luar biasa. Saya hanya di depan ni berkongsi, sembang-sembang. Boleh tuan-tuan ya? Sebab awal tadi saya minta izin kepada tuan-tuan rampan. Jadi ibu ayah saudari, tolong. Ihsan ini bagaimana? Samalah juga kadang-kadang ada moreh. Tuan-tuan, masjid ni ada moreh ke tak ada? Kalau kita di Johor memang ada moreh. Dia dah macam sambah satu ibadah lain. Faham tak faham tuan-tuan? Dia biasa sahur dengan buka tu standard tu. Itu sunnah faham. Moreh ni tak ada tuan-tuan. Moreh ni adat kita. Tapi boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi jangan melampau lah. Kadang moreh macam makan tengah hari tu. Dia punya moreh tu tuan-tuan. Macam makan tengah hari. Dia lupa kejap kita tidur. Tak sihat tuan-tuan. Tak sihat. Kadang terawih kejap. Tapi morehnya berkejap. Faham tak faham tuan-tuan? Bukan terawih kejap. Kadang-kadang tadarus kejap aja 10 minit. Habis dah apa? Kita nak moreh. Tapi yang tak bagus pula geng 08 ni kadang. Waktu moreh, rupa jawatan kuasa dia lupa letak. Dia letak langsam terus semua. Juadah moreh letak semua. 08 habiskan. 2-3 tak dapat apa. Padan muka. Yang tinggal air basuh tangan je. Faham tak faham tuan-tuan? Air yang sedap semua geng 8 rakaat dah habiskan. Janganlah. Nak 8 rakaat ke? Tak apa. Boleh sekali. Bangkali dia 8 rakaat dekat masjid. 100 rakaat dekat rumah. Kita tak tahu tuan-tuan ya. Sangka baik dengan orang. Tapi janganlah habiskan bahagian orang 2-3 tu. Kesian dia. Sebab jawatan kuasa masjid kena bagi-bagi tuan-tuan ya. Ada setengah tempat dia bergaduh parking tu. Geng 08 dengan geng 23 ni bergaduh parking. Ada setengah tempat saya jumpa dia memang asing kan. Maknanya dia tunjuk ke kanan ni parking 08, geng 08. Kiri ni geng 23. Jadi letak asing parking. Supaya apa? Kalau nak balik ke apa ke ada masing-masing. Ini kadang berebut-rebut. Samalah juga makan. Tuan-tuan keluarkan yang 8 rakaat, keluarkan yang biasa-biasa. Yang 23, keluarkan yang macam ayam golek. Faham tak faham tuan-tuan? Yang luar biasa. Jadi kau nak tunggu, kena tunggu sampai 23 lah. Ni contoh tuan-tuan. Maknanya ibadah saudari, kita bersifat ihsan. Janganlah kita ambil. Berlaku depan mata saya. Kadang-kadang moreh tu orang tinggal. Orang infak untuk orang makan. Penat beribadah. Lepas tadarus. Nak makan-makan. Minum-minum malam. Kemudian tiba-tiba orang yang 08 ni habis awal. Dia boleh ambil letak dalam dia punya bakul motor tuan-tuan rompan. Banyak ambil ni contoh tuan-tuan rompan. Dia letak penuh bakul motor dia. Ini biasa ingat geng-geng makcik bungkus saja contoh tuan-tuan. Ada geng-geng kenduri ni kadang dia memang ada jawatan kuasa bungkus. Dia ada satu jawatan kuasa kecil tuan-tuan. Dia kuasa kecil tu bahagian bawah persiapan tu ada jawatan kuasa bungkus. Kerja je makcik ni. Dia tengok je bos dia. Kalau bos kata bungkus. Memang tiba-tiba ada keluar getah dalam beg dia. Faham tak faham tuan-tuan? Rasa agak getah. Plastik pun ada. Sekarang ni inovatif tuan-tuan ya. Plastik siap getah. Faham tak faham tuan-tuan? Itu sebab ibu ayah saudari. Ihsan. Ingat orang belakang. Ini buka puasa bagus. Tapi tak ingat orang belakang. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Beri orang buka puasa dapat pahala. Betul tak tuan-tuan? Nabi kata apa tuan-tuan? Antara kegembiraan orang ini. Ada dua tuan-tuan. Apa dia? Lisa'imi farhatani. Farhatu hina yuftir. Wa farhatu hina yalqa rabbahu. Hadis Imam Tirmizi. Apa Nabi kata? Bagi orang yang berpuasa, dia akan memperoleh dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, kegembiraan dia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Imam Tirmizi. Panjang huraian hadis ini, tapi saya tak nak rungkaikan yang kedua tu. Saya nak cerita yang pertama tu. Yang pertama tu tuan-tuan, kegembiraan kita ketika di dunia, iaitu berbuka. Dan kedua, kegembiraan ketika di akhirat, bertemu dengan Allah. Sebab apa kita jumpa Allah, kita gembira, orang berpuasa? Sebab ada satu pintu syurga khusus kepada orang berpuasa. Apa nama pintu syurga tu? Ar-Rayyan. Ini semua orang tahu. Saya tak nak cerita lah. Yang itu kena topik lain tuan-tuan. Cumanya apa saya nak kongsikan di sini ibu ayah. Kegembiraan orang berpuasa adalah ketika berbuka. Cumanya kadang-kadang menyirap ketika berbuka ni orang makan sampai tak ingat dunia. Faham tak faham tuan-tuan? Waktu iftar ada setengah orang minta maaf cakap ibu ayah. Kita kena ihsan. Ambil makanan iftar tu jangan melampau hingga mengambil bahagian orang. Ini banyak berlaku. Samalah juga tuan-tuan, kalau kita pergi beli barang. Pergi bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan tuan-tuan. Boleh tak pergi bazar Ramadan? Boleh ke tak boleh? Boleh. Pergilah. Support bisnes orang kita. Cumanya orang yang berniaga, tolong ingat sikit. Jangan jual benda bukan-bukan. Ini saya pernah kena tuan-tuan. Beli makanan basi tuan-tuan.
kita beli makan basi. Berdosa tuan-tuan ya, berdosa hukumnya. Orang gembira nak berbuka ni, nak makan, tiba-tiba basi, kita telah menayang orang. Na'udzubillah min zalik. Kita takut orang doakan kita bukan-bukan. Itu sebab niaga, tolong betul-betul. Orang niaga betul ni tuan-tuan, memang ada tempat khusus dia di syurga nanti. Bersama dengan para syuhada, para nabi dan sebagainya. Panjang ceritanya. Itu kena topik para peniaga. Faham tak faham tuan-tuan? Itu topik lain lah. Cumanya saya nak kongsikan ibadah saudari. Kita nak berbuka ni kegembiraan. Itu sebab tuan-tuan ada rezeki lebih. Jangan lupa belanja orang lain berbuka puasa. Kerana itu kegembiraan orang. Ihsan kita dengan orang. Kadang-kadang kita ni seronok bila orang belanja kita buka. Tapi kita tak seronok belanja orang ketika buka. Kita seronok orang belanja kita. Datang, makcik dengan pakcik memang tak buka kat rumah. Makcik Ramadan ni semua pelangkup, semua kuali, periuk, semua memang pelangkup dalam almari semua. Tak ada. Habis makcik ada. Sahur, buka semua kat masjid. Baguslah makcik. Alhamdulillah. Memang kita ada makan free, kita kena datang. Tapi satu sen pun tak campak dalam tabung masjid. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Ini tak pakai punya orang. Tak boleh. Tak boleh. Boleh dah datang. Ustaz, kita yang penting kita kena nyumbang lah. Jangan tak sumbang langsung. Ustaz, takkanlah sumbang je boleh datang. Ya. Tapi jangan lupa tuan-tuan, ada orang tak ada apa langsung kat rumah dia nak berbuka. Itu sebab masjid buat buka percuma untuk orang-orang begini. Kadang orang begini malu nak datang masjid. Sebab apa? Kita pelekehkan orang begini. Tuan-tuan, kalaulah orang susah datang masjid waktu buka, raikan mereka. Boleh tuan-tuan puan? Ini ihsan kita. Beri mereka. Kalau jiran kita ada lapar, tuan-tuan, kita masak beria buka puasa. Makan orang aja. Contoh. Beli beria. Tuan-tuan, jangan lupa hadiahkan sikit untuk jiran tetangga kita. Ini ihsan, tuan-tuan. Beli buka puasa. Pergi bazar Ramadan, beli. Beri 8 bantal roti john, tuan-tuan. Banyak Ustaz. Tak apa. Yang kat rumah cuma 1 bantal je kita makan. Betul tak? 7 lagi pergi mana, tuan-tuan? Bagi orang. Antara benda mudah nak belanja orang. Apa dia? Tuan-tuan pergi pam minyak. Pergi pam minyak, belanja budak-budak pam minyak kerja tu buka puasa. Nah, ni makcik belanja kau ambil sebantal ni, makan dengan kawan-kawan. Nak pergi kedai-kedai 7-Eleven ke kedai-kedai sebanika mana-mana ada budak-budak muda, bagi dia nak pakcik belanja kau. Pergilah makan kau dengan kawan-kawan. Ada berapa orang? Ada 8 orang. Nak ambil 2 bantal ni, pakcik belanja. Tuan-tuan, dapat pahala. Masjid kadang mungkin dah banyak makan. Okay, fine. Antum madrasah-madrasah orang susah. Jiran kita 5 rumah barangkali mungkin. Anak ramai. Time-time tu pula cuti sekolah. Ramai anak weekend ni. Anak semua balik asrama agaknya, tuan-tuan. Makan apa yang ada? Kita belanja mereka. Ibu ayah, belanja orang buka puasa. Pahalanya Nabi kata seperti orang puasa bahkan tidak berkurang sedikit pun. Hebat ke tak hebat? Hebat. Itu sebab tuan-tuan puan, ihsan dengan orang. Samalah juga tuan-tuan puan, jangan lupa bayar zakat fitrah. Boleh tuan-tuan? Bayar zakat fitrah. Kalau boleh awal lah. Ikut kemampuan kita. Di negeri Melaka saya tak tahulah berapa. Tuan-tuan rujuklah jabatan agama negeri masing-masing dan amil kawasan tuan-tuan puan. Bayarlah di negeri Melaka ini tuan-tuan. Bayar zakat fitrah awal. Supaya senang amil agihan, nak buat agihan nanti sebelum raya. Sempat untuk agihkan kepada asnaf kita yang memerlukan. Sebab ibu ayah saudari, ini benda sangat penting. Bagaimana kita nak melatih kita untuk membantu orang sekeliling kita. Bagaimana kita nak membantu orang yang susah. Bagaimana kita nak merasakan kesusahan orang. Ini sifat ihsan tuan-tuan. Kadang-kadang ada setengah orang, dia rasa dia je betul. Dia rasa, cukuplah. Aku dah cukup dan yang lain tak payah. Tuan-tuan, Ramadan mengajar kita untuk berasa empati dengan kesusahan orang lain. Kenapa kita lapar, tuan-tuan? Ibu ayah, kenapa kita lapar? Tuan-tuan faham tak faham, tuan-tuan? Kenapa kita lapar? Sebab Allah Ta'ala nak melatih kita sebagaimana kesusahan orang susah yang lapar. Betul tak betul? Bahawa kita lapar, orang Palestin, tuan-tuan, kesian mereka. Mereka tak dapat nak buka, tak ada. Buka tak, sahur tak ada, semua tak ada. Dan tak payah jauh. Kadang mungkin ada kampung kita, ahli karya kita sendiri. Ini kena cakna. Jatan kuasa masjid, JKKK dan bagai-bagai. Semua ahli jalan masyarakat. Kita mengambil cakna. Ada orang susah. Ingat tuan-tuan, ada orang susah. Kita bawa bakul makanan, beri kepada mereka. Bawa ada telur sepapan, beri kepada mereka. Ini ikut kemampuan kita. Sebab ibu ayah tuan-tuan puan, ayat yang kedua, Ramadan ini melatih kita. Ayat yang kedua, apa dia? Ihsan. Jaga hubungan sama kita.
Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan, dah lah sejam lebih kita bersama-sama, dah cukup lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun tengok dah lah ustaz. Aku tengok ustaz pun dah lain macam, tadi kan dapat 2 dah tuan-tuan. Jadi cukuplah segala itu. Ayat yang terakhir tuan-tuan dan puan, apa dia? Ayat yang terakhir adalah ilmu. Ramadan ini melatih kita memantapkan ilmu kita, tuntut ilmu. Pergi kelas-kelas agama, tahniah kebijakan kuasa, jabatan kuasa mengadakan program yang Ihya Ramadan di bawah Jabatan Agama Islam daerah Jasin ini. Kerana apa? Membuat majlis seperti ini. Tuntut ilmu tuan-tuan dan puan. Bila kita tuntut ilmu, kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Waktu yang sama sebenarnya kita akan dapat menaikkan darjat diri kita. Orang yang tidak ada ilmu, apa dia? Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maknanya, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jadi ibu ayah, tuan-tuan puan, join program-program ilmu, majlis-majlis ilmu, masjid buat program macam-macam, join. Kita sertai. Ada majlis khatam Quran, kita sertai. Ada majlis tadarus, kita sertai. Untuk memantapkan ilmu kita, untuk menjadikan kita orang yang beribadah bukan ikut-ikut, tetapi beribadah dengan ilmu, beribadah dengan sungguh-sungguh, supaya apa tuan-tuan puan? Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, saya tutup pertemuan dengan hadis Nabi ini. Nabi kata, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufra lahu ma taqamma bi dzambi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa Nabi kata? Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah SWT, maka Nabi kata apa? Akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibu ayah, tuan-tuan puan, nak tak dosa kita diampunkan? Ini yang kita mahukan. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan puan, Nabi kata apa? Kalaulah kita berpuasa sungguh-sungguh bulan Ramadan ini dengan iman kita, dengan pengharapan kita kepada Allah SWT, maka pastinya tuan-tuan puan, ibu ayah yang saya muliakan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita semua yang terdahulu dan sebagainya. Sebab Nabi ajar bulan Ramadan ni banyakkan doa apa dia? Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Itu kalau seorang lah. Kalau seorang fa'fu anna. Makna kita minta, ya Allah ampunkan dosaku, ampunkan dosaku. Dan ingat tuan-tuan, Ramadan ini ada fasa-fasanya. 10 awal. Kita sekarang berada di fasa pertama 10 awal, 10 yang kedua dan 10 yang terakhir. Bagaimana dalam Ramadan ni adanya nuzul Quran, dalam Ramadan ini adanya Lailatul Qadar dan sebagainya. Saya tak sempat nak cerita semua benda ini, dan saya yakin dalam siri kuliah ilmu yang lain juga akan dikongsikan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam Ramadan ini. Banyak peristiwa yang ada dalam bulan Ramadan ini yang harus kita mengambil ibrah, mengambil pengajaran untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa tidak sempat untuk saya kongsikan semua. Sekadarnya apa yang saya kongsikan, ibu ayah, tuntutlah ilmu kita. Mohon ampun dengan Allah. Moga-moga akhir Ramadan kita nanti, masuknya 1 Syawal, pada waktu itu dosa kita dah habis. Itu sebab tuan-tuan puan, hari raya kita dipanggil Aidil Fitri. Betul tak? Apa makna Aidil Fitri? Kemenangan menjadi fitrah. Waktu itu masuknya 1 Syawal, bila anak bulan Syawal nampak je tuan-tuan, telah dapat perkenan dulu tuanku, isytihar oleh penyimpan Muhammad Besar Raja, masuknya 1 Syawal, tuan-tuan puan, pada waktu itu kita seperti biasa, Ramadan berlalu pergi dengan sedihnya, dan pastinya tuan-tuan puan, pada waktu itulah melihat kita sebagai graduasi Ramadan. Kita grad sebagai Ramadan, pasca Ramadan. Adakah kita menjadi hamba Allah ataupun kita hamba Ramadan? Adakah Ramadan saja kita jadi baik, tetapi adakah kita jadi baik sampai bila-bila? Itu sebab ibu ayah, Ramadan proses untuk mengubah diri jadi baik. Habis Ramadan Syawal, pada waktu itu kita fitrah, tak ada dosa. Sebab apa? Sebab Ramadan Allah dah ampunkan semua dosa kita. Ini harapan kita, tuan-tuan puan. Jadi ibu ayah sesedari, sekali dahulu perkongsian saya, harus kita ingat, Ramadan ini bulan ibadah, pesta ibadah, jangan jadikan ia pesta juadah. Bulan Ramadan ini bulan takwa, bulan Ramadan ini bulan infak, bulan Ramadan bulan Al-Quran.
tingkatkan mutu ibadah kita dan rasalah kelazatan beribadah di bulan ini. Kalau kurang rasa kelazatan, istighfar banyak, mohon ampun dengan Allah. Kita takut asbab maksiat dosa menyebabkan kita berasa kurang nikmat dengan ibadah. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah berkati kita semua. 10.46 sudah tuan-tuan, sejam lebih kita bersama-sama pada pagi ini. Moga memberi manfaat kepada semua. Saya minta maaf salah kata, terajak bicara, terkutuk, terkata, terhina, terhedik mana-mana pihak. Ibu ayah, tuan-tuan puan, adakah mendapat sesuatu hari ini? Moga-moga bermanfaat insya-Allah. 3 I saya kongsikan. I yang pertama apa dia tuan-tuan? Iman. Kita mantapkan iman kerana orang beriman saja yang berpuasa dengan sungguh-sungguh insya-Allah. Kita puasa dengan iman, dengan pengharapan Allah, insya-Allah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Yang kedua, I apa dia tuan-tuan? Ihsan. Kita cakna tentang isu yang berlaku sekeliling kita. Kita menjaga hubungan sama manusia. Jangan mengutuk orang, tolong orang susah ke Ramadan, mengajak peti bagian kesusahan orang sekeliling kita. Dan I yang terakhir apa dia tuan-tuan? Ilmu. Tuntutlah ilmu di mana saya kita berada, di TV, di radio, dan saya yakin di bawah Jabatan Agama Islam daerah Jasin banyak buat program siri-siri jelajah ilmu dan sebagainya. Kita sertai, kita join, moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Sekali itu dulu pada saya, kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa. Moga-moga Allah mudahkan segala urusan kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Ghafurur rahim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Kasihlah kedua ibu dan ayah kami seperti mana mereka mengasihi kami satu kami kecil ya Allah. Jika ada di antara kami ibu dan ayah yang telah pergi buat selamanya, tempatkanlah mereka bersama orang soleh dan soleh di syurga abadi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati dan berkatilah pasangan-pasangan kami ya Allah. Anak-anak kami seluruhnya ya Allah. Jika ada di antara kami pasangan dan anak-anak yang telah pergi buat selamanya, tempatkanlah mereka bersama orang soleh dan soleh di syurga abadi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ma'abulkan doa kami ini ya Allah. Jauhkan kami dari bala bencana-Mu ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan ini ya Allah, yang digelar sebagai Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan ini ya Allah. Kami menadah tangan dalam keadaan kami berpuasa ini ya Allah, yang kami sangat yakin orang berpuasa doanya makbul ya Allah. Dalam waktu berada dalam majlis ilmu yang para malaikat berduyun-duyun berada dengan kami pada hari ini ya Allah. Kami bermunajat dan bermohon dalam masjid yang penuh barakah ini ya Allah. Makbulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang mempunyai hajat, makbulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, berikan kesihatan yang baik kepada kami seluruhnya ya Allah. Jika ada di antara kami dalam kesusahan, permudahkan segala urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, anak-anak kami, cucu-cicit keturunan kami seluruhnya daripada fitnah dajjal, fitnah akhir zaman, fitnah dunia dan fitnah kubur ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ansur Islam wal mu'minin wal mujahidin fil Palestin wa fil Gaza wa fi Malaysia wa fi kulli makan wa kulli zaman. Ya Allah, Tuhan kami, ma'budkan doa kami ini ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami seluruhnya ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk kami terus beribadah, melipat gandakan lagi ibadah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk terus mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada hasad dengki manusia sekeliling kami ya Allah. Jauhkan kami daripada sihir. Jauhkan kami daripada perkara yang tidak sepatutnya berlaku kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Makbulkan segala hajat dan permintaan kami ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Moga-moga Allah memberkati seluruh ahli qaryah Masjid As-Solihin Kampung Sebatu Sungai Rambai ini dan juga kepada seluruh jawatan kuasa program, jawatan kuasa Jabatan Agama Islam daerah Jasin
yang kerana mengadakan majlis yang baik pada hari ini. Tepat jam 10.50, diserahkan oleh majlis ini kepada pengacara majlis. Moga-moga bermanfaat. Saya minta maaf ibu ayah semua, maafkan saya tak? Saya minta maaf semua ibu ayah depan saya. Ada rezeki jumpa dalam pertemuan, buah rambutan, buah selasih. Sekian, terima kasih. Ramadan menyegarkan. Bulan Ramadan, bulan ibadah. Semoga Allah terus beri kita kekuatan untuk terus beribadah. Janganlah menjadi hamba Ramadan semata-mata, tapi kekalah menjadi hamba Allah sampai bila-bila. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kesilapan. Ada rezeki jumpa dalam pertemuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih.